Assalamualaikum, diucapkan kepada Dr. Haslinda. Saya Nur Hafizah binti Zohari, nombor matrik 281085 sebagai pembentang yang pertama. Jadi kumpulan kami memilih tema isu pendidikan yang bertajuk cabaran pendidikan di atas talian. Jadi kita semua sedia maklum, di kala negara kita dilanda wabak COVID-19 sejak setahun yang lalu, banyak pihak yang terkesan terhadap situasi ini. Lebih-lebih lagi kita lihat kepada pelajar-pelajar dan juga warga pendidik di Malaysia kerana sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi terpaksa ditutup. Jadi mereka-mereka ini perlu menjalankan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah ataupun kita panggil di atas talian. Jadi pelbagai cabaran yang perlu ditempuhi dan perlu ditangani. Lebih-lebih lagi untuk memastikan pelajar-pelajar ini mendapat input yang diberi oleh guru-guru ataupun warga pendidik dan juga usaha untuk mengelakkan daripada berlakunya keciciran pelajaran lah. Jadi untuk meneruskan video seterusnya, saya akan mempersilakan rakan yang seterusnya untuk menerangkan tentang faktor dan juga kesan yang akan berlaku disebabkan situasi ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada puan dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Edlin M dan nombor matrik saya adalah 281046. Saya akan membincangkan tentang faktor yang menyebabkan berlaku cabaran pembelajaran dalam talian. Faktor yang pertama ialah ketiadaan peranti ketika pembelajaran atas talian. Pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan yang amat dahsyat kepada semua orang, terutamanya golongan yang kurang berkemampuan. Sejak kerajaan isytiharkan penutupan sekolah dan pembelajaran dilakukan melalui atas talian, ramai ibu bapa yang mula resah. Tidak semua ibu bapa berkemampuan membeli peranti untuk semua anak yang bersekolah. Oleh itu, anak-anak mereka perlu berkongsi peranti secara bergilir-gilir untuk menyertai kelas atas talian. Ini telah menjadi cabaran pembelajaran atas talian yang terbesar dalam bidang pendidikan sepanjang PKP kerana ia menyebabkan ada pelajar ketinggalan dalam pembelajaran. Faktor yang kedua ialah suasana yang kurang kondusif. Keluarga yang memiliki rumah yang selesa pasti tidak akan merasai masalah ini. Lain pula bagi golongan yang tinggal di rumah yang sempit dan perlu berkongsi bilik bersama adik-adik. Hal ini pasti menjadi antara cabaran pembelajaran atas talian buat mereka. Tambahan pula pelajar yang menghadapi peperiksaan besar seperti SPM. Suasana riuh di rumah, ruang belajar yang tidak selesa akan menyebabkan mereka sukar untuk memberi tumpuan ketika sesi e-pembelajaran dijalankan. Faktor yang ketiga ialah kemahiran guru dalam menggunakan teknologi digital. Seperti mana yang kita tahu, tidak semua warga pendidik di Malaysia mahir dalam bidang teknologi. Kerana ada di kalangan mereka sudah berusia dan tidak terdedah kepada teknologi. Ini adalah salah satu cabaran pembelajaran atas talian yang perlu dihadapi oleh guru-guru untuk melaksanakannya kerana ia mengambil masa yang agak lama bagi guru yang kurang mahir dengan aplikasi atas talian ini untuk menyediakan bahan mengajar yang lengkap dan mampu menarik perhatian para pelajar. Itu sahaja daripada saya dan saya akan pas kepada next presenter. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Afiqah Musfirah binti Muhammad Nasrul, nombor matrik 281149. Saya akan meneruskan pembentangan untuk menerangkan lagi dua faktor yang membawa kepada cabaran pendidikan atas talian. Faktor keempat adalah faktor sikap pelajar dalam menjalani sesi pembelajaran atas talian. Selain guru, pelajar perlulah memainkan peranan masing-masing dalam sesi pembelajaran atas talian, iaitu dengan menyertai kelas yang diadakan serta fokus ketika guru mengajar. Sikap tidak berdisiplin dan tidak fokus akan membebankan guru, malah menjadi cabaran dalam menjalani sesi pembelajaran atas talian. Bagi memastikan keberkesanan sesi pembelajaran, pelajar perlulah lebih fokus dan elakkan bersikap malas dalam menyertai kelas yang diadakan, apatah lagi menyertai kelas hanya sekadar memenuhi kehadiran sahaja. Sesi pembelajaran atas talian yang berkesan akan sukar untuk diadakan sekiranya tiada kerjasama yang diberikan oleh pelajar kepada guru-guru. Faktor yang terakhir adalah faktor daripada segi rangkaian internet yang tidak meluas. Seperti yang kita ketahui, tidak semua orang mampu menyertai sesi pembelajaran atas talian, terutamanya jika sesi tersebut diadakan menggunakan Google Meet, Zoom ataupun Webex yang mana memerlukan rangkaian internet yang kuat. Rangkaian internet di negara kita tidaklah meluas dan meliputi seluruh kawasan di negara kita. Malah, rangkaian internet di sesuatu kawasan tidak semuanya kuat. Ini mendatangkan masalah kepada pelajar, malah guru yang ingin mengadakan sesi pembelajaran atas talian. Masing-masing terpaksa mencari rangkaian internet yang stabil bagi menyertai atau mengadakan sesi pembelajaran atas talian. Ini menjadi satu cabaran yang besar kepada golongan yang kurang bernasib baik di mana kawasan tempat tinggal tidak mempunyai rangkaian internet yang kuat untuk menyertai atau mengadakan sesi pembelajaran. Secara tidak langsung, ini akan memberikan kesan yang besar kepada pendidikan atas talian. Itu sahaja daripada saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurhani binti Osman bernombor metrik 281029. Saya akan teruskan kepada kesan pembelajaran atas talian terhadap semangat nasionalisme dan juga patriotisme. Semangat nasionalisme merujuk kepada sebuah perasaan mencintakan bangsa dan negara yang mendalam, manakala patriotisme pula ditakdirkan sebagai sebuah rasa sayang dan cintakan bangsa dan negara yang wujud dalam diri setiap anak watan dan ia berbentuk psikologi. Jadi terdapat beberapa kesan terhadap semangat tersebut. Kesan yang pertama adalah wujudnya jurang antara kaum. Ini kerana pembelajaran pada hari ini yang dijalankan secara atas talian telah membataskan para pelajar untuk bergaul secara ramah dengan pelajar yang berlainan bangsa. Kesan yang kedua adalah kurangnya semangat kekitaan dalam diri pelajar. Semangat kekitaan sepatutnya disemai melalui persekitaran persekolahan. Namun, pembelajaran pada hari ini sedikit sebanyak telah mengurangkan semangat tersebut dalam diri pelajar. Kesan yang ketiga adalah era globalisasi dan juga liberalisme. Yang mana ia juga mampu menyekat perkembangan sikap dan semangat patriotisme. Era globalisasi dan liberalisme ini merujuk kepada negara tanpa sepadan, kemasukan budaya asing dengan mudah dan sebagainya. Oleh itu, pelajar pada hari ini mempunyai risiko yang tinggi untuk terpengaruh dengan budaya luar yang negatif dan ia mampu melahirkan masyarakat yang bebas, iaitu tidak lagi mempedulikan akan nilai dan cintakan bangsa dan negara. Assalamualaikum, saya Adana Akilah binti Azmi dan saya akan menerangkan berkenaan dengan kesan pembelajaran secara atas talian terhadap pembangunan bangsa dan negara. Antara kesannya ialah pembelajaran secara atas talian mampu merangsang dalam peningkatan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, terutamanya dalam kalangan pelajar dan pensyarah. Dengan adanya kemahiran IT yang baik, pelajar maupun pensyarah bukan sahaja dapat memenuhi keperluan sukatan pelajaran mengikut silibus, malahan ianya juga membantu dalam membina pengetahuan baru dalam semua bidang. Oleh itu, setiap masyarakat mestilah menguasai kemahiran ICT serta IT. Seterusnya, pembelajaran secara atas talian bertujuan untuk melonjakkan taraf pendidikan rakyat agar negara kita setanding dengan sistem pendidikan di negara-negara maju. Selain itu, ianya juga untuk meningkatkan sistem pengajaran dan pembelajaran agar boleh diaplikasikan di seluruh dunia. Pendidikan secara maya merupakan satu bentuk pendidikan masa depan yang akan memaksimumkan penggunaan teknologi dan maklumat. Namun, usaha daripada pelbagai pihak termasuklah ibu bapa sangat diperlukan untuk mencapai dalam merealisasikan semua ini. Akhir sekali, pembelajaran secara atas talian ini secara langsung dapat meningkatkan keupayaan warga pendidik untuk lebih kreatif dan inovatif semasa berlakunya proses penyampaian pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Keupayaan guru untuk meningkatkan kemahiran digital, khususnya dalam penggunaan aplikasi teknologi pengajaran masa kini, memberi impak positif terhadap hasil pembelajaran pelajar. Contohnya, guru dapat menggunakan aplikasi abad ke-21 seperti Powtoon, Canva dan sebagainya. Oleh itu, ianya dapat menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih kreatif dan aktif, serta dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menyeronokkan kepada pelajar, kerana guru dapat mempelbagaikan proses pembelajaran, serta guru tidak hanya tertumpu kepada teknik pengkuliahan sahaja, namun ianya juga dapat mempertingkatkan serta memantapkan kualiti pengajaran. Jadi kesimpulannya, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam talian adalah satu medium revolusi daripada sesi pembelajaran bersemuka yang berlaku di bilik darjah ataupun di dewan kuliah yang telah pun diamalkan sejak sekian lama dahulu. Jadi namun begitu, ia masih lagi menjadi cabaran yang amat besar bukan sahaja kepada warga pendidik, malah kepada setiap pelajar dan juga ibu bapa. Ini kerana mereka perlu melipat gandakan usaha untuk menangani pelbagai masalah ketika belajar dari rumah, seperti mengelakkan gangguan daripada isi rumah, masalah capaian internet, cabaran berkomunikasi dan sebagainya. Jadi perkara ini perlu diatasi untuk mengelakkan daripada pelajar termasuk dalam golongan keciciran akademik, kerana kita tidak mahu melihat akibat kealpaan daripada pihak-pihak tertentu. Ia akan menyebabkan lahirnya generasi hadapan yang hilang ataupun kita panggil sebagai lost generation, yang boleh mengakibatkan kejatuhan akhlak dan juga moral dalam masyarakat, seterusnya melahirkan generasi yang kurang adab dan juga ilmu. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.